Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan, rahmat Allah terbuka luas. Bulan Ramadan, rahmat Allah segala-galanya terbuka luas. Berkatnya terbuka luas di mana-mana. Keredaannya terbuka sepanjang Ramadan. Keampunannya terbuka siang dan malamnya. Pahalanya mencurah-curah bagaikan hujan lebat. Ia diganda-gandakan dibandingkan di bulan biasa. Rahmatnya melimpah ruah kepada sesiapa sahaja yang menginginkannya. Tapi mampukah kita memperolehi itu semua? Layakkah kita mendapatkannya? Kitakah orangnya yang memperolehi keistimewaan itu? Kalaulah di bulan Ramadan itu lahir kita sahaja yang meriah, disambut pula dengan pesta makan minum, fikiran dan jiwa kita tidak pun berubah, maka keistimewaan Ramadan bukan untuk kita. Keistimewaan itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Selepas asar 30 Desember 1998. Siapa Tuhan kamu? Wa ma dinuk? Apa agama kamu? Wa madza taqulu an hadzal rajul? Laki-laki yang ini, kamu tahu apa tentang dia? Sungguh demi Allah, yang bisa menjawab hanyalah orang yang fakta hidupnya dulu di dunia. Kalau memang Allah yang disembahnya, maka dia menjawab dengan benar, Rabbi Allah. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ini cerita bukan tinggal semayang nah. Ini cerita bukan tak semayang langsung ni. Ini cerita dia semayang tapi hujung-hujung waktu dengan sengaja. Bukan sebab tertidur, bukan sebab sangkut dalam jam, bukan sebab ada uzur-uzur tertentu. Saja. Masuk waktu solat, sembang dulu. Masuk waktu solat, buat kerja dia dulu. Masuk waktu solat, ngopi dulu. Bila dia sembahyang, dekat-dekat dah. Nak habis maghrib tu, nak masuk isyak, baru dia sembahyang maghrib. Dia kata, mudah kerja Ustaz. Habis bagi salam, orang azan terus sembahyang pula. Eloklah. Maghrib dekat-dekat nak isyak dah. Nabi kata, man jama'a baina salatain. Barang siapa yang menghimpunkan dua solat dalam satu waktu. Apa makna menghimpunkan dua solat tu ni? Sembahyang jamak ke tak? Makna menghimpunkan dua solat dalam satu waktu ni, sengaja dilewat-lewatkan solat. Nabi kata seolah-olah sebelah kaki menempa nama dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat pernah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal ibadah dan kebaikan ni ada ribu. Yang mana yang paling baik? Nabi sebut as-salatu fi waqtiha, sembahyang pada waktunya. Tuan-tuan cuba buat, tuan-tuan akan tengok perubahan dia. Yang pertama ulama ajar berwuduk sebelum masuk waktu. 7.20 sudah wuduk maghrib. Kalau asar 4.45, 4.30 sudah berwuduk untuk asar. Dan yang keduanya, tuan-tuan, subhanallah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, astaghfirullah 10 kali. 5. Kemudian baru solat. InsyaAllah Allah akan mengalirkan air mata ni.
kita berasa tu di satu alam lain. Bila Tuhan berkeluar air mata ni, mengalir air mata ni, waktu tu berasa enaknya. Hilal-mu datang mengerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. هل الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر أيا عباد الله. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khayril anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha dhannuna billah. Ramadan khayr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua sahabat-sahabat di mana juga anda berada pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dipertemukan lagi dalam suasana, dalam segmen yang saya rasa dapat mencetuskan hati kita, dapat membawakan hati kita, melenturkan hati kita untuk menjadi insan-insan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah hari ini 4 Ramadan, 4 hari dalam bulan Ramadan telah pun berlalu. Hari ini masuk hari yang keempat kita dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Semoga kita semua sentiasa dalam kepeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kesihatan yang baik, dalam kondisi yang baik bersama keluarga, bersama teman-teman, juga bersama tugasan anda di pejabat, di mana juga anda berada pada pagi yang barakah ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua dipelihara Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat, pagi ini sekali lagi kita akan bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Abu Bazi Zulkarnain, insyaAllah, dalam topik yang kita bawakan pada hari ini, iaitu sama dengan topik semalam, perkongsian seperti semalam, cuma ini hari masuk fasa yang kedua, dan Ustaz akan membahaskan lagi perkara-perkara yang insyaAllah yang akan dapat berikan manfaat kepada kita semua sahabat-sahabat. Jadi kita share-sharekan, panggil selamai mana kawan-kawan yang ada, yang berada di pejabat, yang berada di rumah, tak kiralah di mana anda berada. Saya bawakan anda daripada Corong FM dan juga RTH FM. Kita juga bersama-sama dengan sahabat-sahabat usahawan yang berada di mana juga pada pagi ini. Semoga kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya, untuk tidak melengahkan masa lagi, saya akan jemput sekali lagi Al-Fadhil Ustaz Abu Bazi Zulkarnain untuk kita sama-sama dengarkan perkongsian kita pada pagi yang barakah ini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz. Kita bertemu lagi hari ini, Ustaz. Alhamdulillah. Masih sihat, nampak kita sihat, dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesihatan yang baik. Alhamdulillah, Ustaz. 4 hari Ramadan, Ustaz. So, apakah 4 hari Ramadan ni Ustaz tengok pendekatan, kita cerita sikit dulu, Ustaz, sebelum kita mulakan kita punya penceritaan pagi ni, sebelum ramai sahabat-sahabat kita untuk masuk lagi. 4 hari Ramadan ni, Ustaz, apa Ustaz tengok untuk tahun ni? Ada perubahan tak dengan tahun-tahun yang lalu, setelah diuji dengan pandemik, setelah diuji dengan pelbagai perkara, tutup masjid dan sebagainya? So tahun ni nampak ramai tak dekat masjid, Ustaz, ataupun masih lagi sama macam sebelum-sebelumnya, Ustaz? Baik, ini pengalaman di masjid saya lah, Masjid Wafran. Malam pertama untuk tarawih, alhamdulillah hampir penuh lah. Tapi malam kedua, malam ketiga sampailah malam keempat, malam tadi sangat menyedihkan kerana stafnya telah berkurangan. Jadi ini satu perkara yang bagi kita untuk kita semualah, untuk renang kita semua, kita taklah meletakkan kesalahan pada orang lain, tapi kita meletakkan kesalahan kepada kita semua. Dan maknanya kita rasa macam mana, wallahualam lah. Jadi berkurangan malam tadi pun setengah staff, setengah masjid je.
Daripada asalnya 8 staff dengan 4-5 staff sahaja belakang. Jadi benda ni sepatutnya macam semalam kita dah bincang momentum sampailah hujung Ramadan. Tapi nampaknya awal-awal dah ada yang tewas. Mungkin kita bersangka baik, mungkin mereka mencari tempat yang lain. Kerana sekarang awal Quran laksanakan 20 rakaat. Di Ghufran lah 20 rakaat. Mungkin mereka ni berkeliaran ataupun mencari tempat-tempat yang boleh buat 8 rakaat mungkin. Itu bersangka baiklah. Wallahualam. Kita mohon supaya kita gunakan kesempatan sebaiknya, insyaAllah. Ya, Ustaz, bila kita dekat, kita fikirkan pasal 20 rakaat, 8 rakaat ni, Ustaz. Ramai antara kita yang menjadikan ianya sebagai satu alasan, Ustaz, untuk pergi masjid 8 rakaat, masjid yang 20 rakaat, masjid yang pendek, masjid yang cepat, kan? Masjid yang baca surah pendek-pendek. Tapi bila kita balik kepada zaman-zaman Rasulullah, Ustaz, kalau kita hidup zaman Rasulullah, Ustaz, rasanya satu malam kita nak habiskan satu Al-Quran, Ustaz. Ada setengah yang mereka khatam setiap hari Al-Quran, Ustaz. Jadi apakah rasanya, macam manakah masa tu kalau kita, iman kita, keteguhan hati kita nak bersolat, nak mendekatkan diri dengan Allah, macam kita bincanglah, Ustaz. Nak dekatkan diri dengan Allah ni bukan perkara yang mudah, Ustaz. Nak menjadikan diri kita kekasih Allah. Mana ada jalan shortcut dalam hidup dalam dunia ni, Ustaz. Nak kaya pun nak kena ada usaha. Nak kaya pun nak kena ada usaha. Ini sekarang ni orang kita kebanyakan mengambil jalan mudah, mengambil prinsip diri mereka sendiri, Ustaz. Nak pergi masjid, nak tengok masjid yang ringkas, nak senang. Padahal kita dah ada 11 bulan dah, Ustaz, yang tak ada tarawih ni. 11 bulan kita duduk kat rumah. Wallahualam lah, ada yang alhamdulillah yang mereka yang datang solat 5 waktu, alhamdulillah ke masjid dan ke surau. Tapi bagi mereka yang tak pergi, inilah waktu kita nak mendekatkan diri. Inilah hari yang mana setiap amalan kita digandakan, Ustaz, kan? Setiap amalan kita, RM1 kita bagi dekat masjid hari ni, biasa bagi RM1 digandakan walaupun kita tak nampak. Tapi bila kita bab-bab amalan ni, bab-bab kita nak solat, kita fikir-fikirkan dulu. Masjid ni panjang sangat lah ustaz ni baca, kan? 20 rakaat. Ini tercabut lutut ni. Inilah alasan-alasan antara alasan, Ustaz, manusia di akhir zaman yang tak nampak. Kalau manusia ni nampak pahala yang Allah sediakan tu, kan? Allahu Akbar, Ustaz. Saya pun rasa macam, tak tahulah nak gambarkan macam mana, Ustaz. Rasanya tak ada orang yang jahat, tak ada orang yang tak pergi masjid. Semua orang akan pergi masjid. Semua orang akan bertumpu-tumpu, bergasak-gasak. Sebab macam Ustaz cakap, tiga perkara yang kalau orang tahu apakah fadilat dia, orang akan bersegera. Yang pertama, bila kita duduk di saf hadapan sekali, Ustaz. Bila kita duduk di saf hadapan sekali, kalau orang tahu pahala dia, orang akan berlumba-lumba nak pergi duduk saf hadapan. Orang yang mengazankan, mengalunkan ni, muazzin, kan? Kalau orang tahu pahala dia, saya rasa tak ada orang yang tak nak azan, Ustaz. Semua ada mic banyak dekat dalam masjid. Kan? Tu antara Ustaz, antara orang kalau orang tahulah, Ustaz. Tapi masalahnya ramai antara kita yang tak nak ambil tahu, walaupun dalam keadaan sekarang ni kita ada banyak benda-benda, gadget-gadget yang kita boleh gunakan, Ustaz. Jadi itulah sebahagian, Ustaz. Bukan kat tempat ustaz je, Ustaz, tempat saya pun sama juga. Macam tu juga, kan? Kita harapkan agar ada momentum yang berterusan lah. Kalau ada sahabat-sahabat yang dengar, kita kongsi-kongsikan. Bukannya semayang tarawih itu ialah perkara sunat, tapi bukannya ianya sebagai alasan untuk kita tak pergi, Ustaz. Bukan alasan untuk kita memperlekehkan sesuatu tempat. Usaha yang dilakukan oleh pihak masjid, pihak surau, nak mengimarahkan bulan Ramadan yang berkat ini, macam-macam, Ustaz. Dengan bagi makan, bagi minum, bagi tempat yang selesa. Tapi masih lagi orang kita ni, alamak tu yang alamak tu yang tak tahulah macam mana. Alamak banyak sangat, Ustaz. Jadi Ustaz, sebelum kita nak mula ni, Ustaz, ada tips sikit tak, Ustaz, untuk mereka-mereka yang menjadikan ianya sebagai alasan ni, Ustaz? Baik, kita tengok pada apa yang kita boleh usahakan. Dan program Mantapkan Iman adalah satu program yang sangat penting. Betul lah dengan segmen kita pada tahun ni, Mantap Iman. Itu adalah satu perkara yang cukup penting. Dan program ni kalau boleh kita perbanyakkan, kita sebarluaskan, supaya mereka termasuklah kita sendiri nampak apa sebenarnya keperluan ataupun kehendak kita sebenar dalam hidup di dunia hari ini. Hari ini kita semua target ke arah akhirat. Bila kita nampak akhirat, apa yang kita nak buat ke akhirat? Mestilah kita rasa aku nak bawa bekal. Bekal kat mana?
pahala. Pahala daripada mana? Daripada iman kita. Kan? Semuanya perkara berkait dengan iman. Jadi program mantapkan iman, ini usaha daripada kita kena buat. Kan? Apabila ada usaha, program ataupun perkara yang berkaitan dengan perkara-perkara yang boleh memantapkan iman ni, kita saya buat luahkan. InsyaAllah, bila kefahaman terhadap iman tu ada, bagaimana berlaku pada zaman Nabi SAW, kalau tertinggal satu sembahyang berjemaah, sanggup buat sampai 27 kali. Kan? Sebab tinggal satu sembahyang berjemaah lah, lambat sikit je jadi masbuk. Kan? Ulang balik sembahyang tu sampai 27 kali. Itu orang yang imannya sangat tinggi lah. Wallahualam. Okey. Okey, InsyaAllah semua sahabat-sahabat kita tak nak panjang-panjangkan masa. Ada banyak sahabat-sahabat yang mungkin ada masa yang terhad. Jadi kita akan terus bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Abu Bazzi, merupakan imam di Masjid Al-Ghufran, pinggiran Taman Tun Dr. Ismail, dalam segmen seperti yang Ustaz katakan tadi, mantapkan iman kita. Nak mantapkan iman, kena ada pelajaran, kena ada guru untuk belajar. Jadi inilah masa dan inilah ketikanya. Dan satu lagi saya nak bagi tahu sahabat-sahabat semua, dalam masa kita bersama-sama dalam program ini, ingat setiap program-program yang berkaitan dengan ilmiah, yang berkaitan dengan Allah SWT, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ianya dipayungi oleh semua para malaikat, berjuta-juta malaikat, berbilion-bilion malaikat yang datang dalam masjid. Ya Allahu Akbar. Jadi sama-samalah kita kongsi-kongsikan. Anda kongsi, anda dapat pahala, anda dengar lagi dapat pahala, lagi-lagi bulan Ramadan diganda-gandakan, insya-Allah. Sambil-sambil meeting boleh pasang telinga. InsyaAllah. Jadi teruskan Ustaz. InsyaAllah kita bersama dengan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Abu Bazzi Zulkarnain dalam topik hari ini yang akan kita bincangkan, insyaAllah. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada WJ RS daripada RTS Radio dan Coro Radio dan di Hub TV. Alhamdulillah, pagi ini kita sambung lagi apa yang telah kita bincangkan semalam tentang bagaimana keadaan ataupun bagaimana agama yang dibawa oleh masyarakat sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semalam kita dah jumpa satu orang pelopor yang menjadikan agama yang sepatutnya elok jadi tak elok, iaitu siapa dia? Amr bin Luhai, yang telah bawa bahala ke Mekah dan seterusnya menyebarluaskan dakwah dia sampailah ke seluruh jazirah Hijaz pada waktu tersebut. Mereka ini telah berlakulah penyembahan berhala. Baik, walau bagaimanapun mereka sangka mereka ini berada di atas ajaran dan juga agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan? Walaupun dalam keadaan macam tu. Baik, selain daripada tu, bukan setakat tu je apa yang telah dibuat oleh Amr bin Luhai tadi. Kan? Tadi dia buat berhala dan suruh pajak orang sembah berhala. Ada lagi perkara-perkara yang dia ubah daripada agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang nampak ibadah. Iaitu, pertama dia kata, orang mereka ini beriktikaf demi berhala tersebut. Tak adalah demi Allah, demi Tuhan, tak adalah. Tapi demi berhala, dan seterusnya mereka juga minta perlindungan daripada berhala. Dan mereka ini bukan setakat tu, mereka memuja dan meminta tolong kepada berhala ketika mengalami kesukaran hidup. Mereka berdoa untuk mendapatkan hajat dengan sangkaan berhala dapat memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan memberikan apa yang dihajatkan. Inilah yang dikatakan oleh mereka sebagai ibadah. Kan? Dah tinggal dah penyembahan terhadap Allah sebagaimana yang Nabi Allah Ibrahim AS tinggalkan. Tukar dah jadi pada penyembahan berhala. Bukan setakat tu, semua perkara pun dia tukar pada berhala. Ini bahaya. Akidah yang bawa kepada kehancuran umat manusia. Akidah yang lari daripada kehendak akidah Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Ataupun yang kita kata tadi, ibadah yang jahat, yang sesat daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lebih nak mendalami apa yang Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang perkara minta tolong dengan berhala, minta perlindungan dengan berhala, minta syafaat dengan berhala, dan kita boleh buka dalam surah Az-Zumar. Dia cerita tentang perkara-perkara ni bagus. Ada masa dalam bulan Ramadan ni kita belajarlah buka Al-Quran, tengok dia punya tafsiran dia, penjelasan dia, bagaimana dalam surah Az-Zumar Allah menceritakan bagaimana perkara-perkara ni boleh buat kesesatan pada manusia. Baik, ini yang pertama. Lagi ibadah yang nampak macam ibadah, yang dikatakan sebagai ibadah, yang dibawa oleh pelopor dia juga, Amr bin Luhai tadi, iaitu mereka melakukan haji demi berhala dan bertawaf di kelilingnya. Mereka menunjukkan penghormatan dan sujud kepada berhala. Ini yang bahaya.
Kan? Sebab itulah dalam agama, benteng kepada agama itu adalah iman. Kan? Kalaulah kita tak faham tentang keimanan yang sebenar-benarnya, konsep ketuhanan, konsep kerasulan, konsep perkara-perkara berkenaan sam'iyat, kan? Kalau kita tak faham tentang perkara-perkara tu, boleh buat kepada perkara macam ni. Tujuk kepada manusia, tujuk kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan penghormatan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita takut. Sebab itulah sebagaimana program yang kita buat pada tahun ni, segmen kita iaitu mantapkan iman. Lepas ni kita cuba untuk belajar memantapkan iman kita sendiri. InsyaAllah dengan pelajaran-pelajaran yang ada dalam yang berdepan dengan guru-guru di masjid, di surau dan juga di medsos juga, kita boleh belajar tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan kita, perkara-perkara yang berkaitan dengan tauhid dan sebagainya. Wallahualam. Baik, terusnya yang ketiga, ibadah yang mereka laksanakan ialah mereka juga mendekatkan diri kepada berhala dengan pelbagai ibadah korban. Masya Allah. Mereka menyembelih untuk berhala dengan menyebut nama berhala sampai tahap tu. Tadi iktikaf kerana berhala. Berhala. Iktikaf untuk berhala. Untuk apa mereka iktikaf? Untuk minta tolong, untuk minta perlindungan, untuk menyelesaikan masalah mereka, hajat-hajat mereka. Yang kedua, mereka buat haji demi berhala. Lepas tu, sujud dan hormat kepada berhala itu. Yang ketiga pula, lakukan korban. Nampak macam semua amalan agama. Iktikaf ada, haji ada. Kemudian, ni yang ketiga ni, buat korban pun ada. Tapi semuanya bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya adalah kerana berhala. Inilah rosaknya apabila kefahaman ilmu itu jauh daripada seseorang. Jadi, perkara ini menjadi perkara yang penting bagi kita, kita dan generasi-generasi selepas kita, anak cucu kita, kita mantapkan iman mereka dengan akidah yang sebenar-benarnya, bagi kepada mereka kefahaman agama yang sebenarnya. Dalam hal ini tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang orang menyembelih di atas selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Baik. Ayat surah Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, hurimat alaikumul wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan yang disembelih atas nama berhala. Maknanya itu adalah perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Asal dalam agama kita menyembelih atas nama yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kena tengok. Kalau ada benda-benda ni berlaku dalam zaman sekarang, sama juga. Sembelih atas benda yang lain, bukan kerana Allah. Sembelih kerana apa? Sembelih kerana apa, tolak sial ke apa, benda-benda lah, benda-benda yang boleh menyesatkan kita. Itu satu perkara yang tidak dibenarkan dalam agama. Baik, seterusnya Allah dalam hal ini juga dalam surah Al-An'am ayat 121. Dalam ayat 121 ini, baik, surah Al-An'am ayat 121, ya. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismallahi alaihi wa innahu lafisq. Wa innahu lafisq. Allah SWT berfirman, maksudnya, dan janganlah kamu makan binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Ini larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya masa sembelih itu dia sebut nama berhala. Masa sembelih itu dia sebut lain daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah perkara yang dilarang dalam agama. Baik, terusnya. Dah 3 perkara tadi kita dengar. Yang keempat adalah apa dia? Antara cara mereka mendekatkan diri dalam ibadah adalah mengkhususkan berhala-berhala untuk disajikan bersama makanan dan minuman. Nampak macam tak berapa, kita tengok perbuatan yang sia-sia. Berhala ni kena bagi makanan ni. Berhala ni bagi minuman ni. Ada cara khusus pada berhala-berhala tersebut, makanan dan minuman dia. Baik, mereka juga memperuntukkan hasil tanaman dan haiwan ternakan mereka untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala. Bukan setakat bagi makan, bagi minum kat berhala-berhala itu juga. Mereka juga letakkan, mereka memberikan kepada berhala itu tanaman mereka, haiwan ternakan mereka untuk berhala-berhala itu. Dan lagi dia beritahu, apa yang pelik adalah mereka mengkhususkan hal itu sebagai satu bentuk ganjaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga.
Allahu Akbar. Kan, apa yang mereka buat tu mereka kata selain daripada berhala juga untuk Allah. Ni satu perkara yang cukup merosakkan agama. Nampak sangat seolah-olah Allah tu bersyarikat. Inilah yang dikatakan sebagai mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mereka beranggapan bahawa apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan sampai kepada berhala-berhala mereka, dan apa yang ditentukan oleh berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala berkata dalam surah Al-An'am ayat 136. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 136. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Maksudnya, dan mereka memperuntukkan dari hasil tanaman dan binatang-binatang ternak yang diciptakan oleh Allah itu sebahagian bagi Allah, lalu mereka berkata, ini untuk Allah menurut anggapan mereka, dan ini untuk berhala-berhala kami. Kemudian, apa yang ditentukan untuk berhala-berhala mereka, ia tidak sampai kepada Allah, dan apa yang ditentukan untuk Allah sampai pula kepada berhala-berhala mereka. Amatlah jahatnya apa yang mereka hukumkan itu. Nampak sangat. Jadi untuk berhala lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dahlah perkara tu memang dilarang, tapi dalam masa yang sama mereka kata ini walaupun hantar untuk berhala tapi adalah untuk Allah. Baik, jadi dalam hal ini satu perkara yang jauh daripada menyimpang daripada apa yang Allah SWT berkehendaki. Dan yang terakhirnya, yang seterusnya ialah antara bentuk mendekatkan diri dalam ibadah yang lain adalah mereka bersumpah atas nama berhala untuk hasil dan ternakan mereka. Banyaklah tadi kan, kita ambil daripada awal. Kita ulang balik pada awal. Iktikaf demi berhala. Buat haji demi berhala. Korban demi berhala. Betul? Oleh kerana nak rasa berdekat, macam kita buat hari ni kan, bagi sedekah apa semua. Tapi mereka buat tu adalah untuk berhala. Mereka buat tu atau berhala. Sampailah kepada peringkat sumpah pun nama atas berhala. Kerana mereka bersumpah tu untuk hasil ternakan dan tanaman mereka. Dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan dalam surah Al-An'am juga ayat 138. Tadi ayat 136, ini ayat 138. Dalam ayat 138 ni Allah menjelaskan yang bunyinya, firman-Nya, wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim wa an'amun hurimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuruna ismallahi 'alaiha iftira'an 'alaihi sayajzihim bima kanu yaftarun. Dan mereka berkata ini adalah binatang ternak dan tanaman yang dilarang, yang tidak boleh seorang pun memakannya kecuali sesiapa yang kami kehendaki menurut anggapan mereka, dan binatang ternak yang dilarang menunggangnya, dan binatang ternak yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya untuk berbuat dusta terhadap Allah. Allah akan membalas mereka disebabkan apa yang mereka ada-adakan itu. Surah Al-An'am ayat 138. Jadi dalam hal ini Allah jelas-jelas menyebut apa yang mereka buat itu adalah satu perkara yang dusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka bersumpah atas nama berhala bagi hasil dan ternakan, hasil tanaman dan ternakan mereka. Jadi dalam hal ini Allah tolak terus. Ini adalah satu pendustaan yang betul-betul ke atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga mereka meletakkan perkhususan, ada binatang yang tak boleh ditunggang, ada binatang yang sembelihnya tidak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mereka ni bagus. Jadi dalam hal ini perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang menyeleweng yang berlaku semasa sebelum kedatangan Islam ini, yang mana pelopornya ialah Amr bin Luhai. Orang tu ya. Dia yang bawa berhala, kemudian dia tunjukkan cara ataupun kaedah untuk menyembah beribadah kepada berhala. Jadi dalam hal ini kita ambil iktibar
bahawa dalam kehidupan kita ini benteng, sebagaimana saya sebut tadi, benteng kepada iman, benteng kepada ibadah kita untuk mencapai satu benda yang Allah Subhanahu Taala redai dan melalui iman. Kita nak cari, kita nak belajar memantapkan iman kita dengan pembelajaran akidah, pembelajaran tauhid, supaya kita lebih memahami apa sebenarnya tujuan Allah Subhanahu Wa Taala cipta kita di atas muka bumi hari ini. Dan bagaimana kita nak melaksanakan apa yang menjadi tuntutan kita kepada pencipta kita, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah dalam jumpa yang seterusnya kita akan sambung lagi. Masih lagi dalam bab peribadahan ini kerana masa tidak mengizinkan untuk kita mengambil poin-poin yang selepasnya, kerana poin 8 ni banyak lagi sebenarnya. Lebih panjang, jadi kita serah dulu pada kita punya rakan di studio, yang ni WJRS. InsyaAllah Ustaz, ada perkongsian yang kita lakukan, yang kita jalankan pada pagi ini dengan tajuk yang sangat saya rasa sangat terkesan di kalangan kita yang ada sekarang. Walaupun perkara-perkara yang Ustaz kongsikan itu dah berlaku zaman Rasulullah SAW dulu, zaman sebelum kedatangan Islam sepenuhnya. Jadi perkara-perkara ini apa yang kita lihat ada setengahnya berlaku kembali dalam zaman kita, dalam zaman teknologi yang serba canggih sekarang ni Ustaz. Jadi bila kita lihat daripada Ustaz percintaan yang Ustaz katakan, apabila kita memasang niat bukan kerana Allah Subhanahu Taala, melakukan haji kerana berhala, iktikaf kerana berhala, kan, semua ni dilakukan kerana berhala, mendekatkan diri, sampaikan ada yang solat bukan kerana Allah Subhanahu Taala, kerana berhala. Jadi ini ada satu signifikan yang berlaku dalam zaman kita juga sekarang Ustaz. Ada orang yang menganggap melakukan sesuatu kerana benda-benda lain. Pergi sembahyang, aku nak buat. Dia solat, dia pergi solat Ustaz. Tapi aku nak nak buat ni sebab nanti kan mak mentua aku marah ni kan. Kalau tak pergi sembahyang, kan? Kejap lagi kan, alamak, kejap lagi kan tunang aku tengok aku tak pergi sembahyang, apalah orang cakap. Ini antara Ustaz, contoh Ustaz. Ya, betul. Contoh dalam keadaan dunia kita sekarang ni. Yang kita nak relatekan dia, nak kenakan dengan zaman-zaman sebelum Islam hadir sepenuhnya dulu. Dan kita lihat apa yang berlaku sekarang. Ini apa yang saya nampak Ustaz, ketakwaan kita kepada agama kita, kepada agama Islam itu sendiri, kepada Allah Subhanahu Taala. Bagaimanakah kesungguhan kita untuk mencintai Allah Subhanahu Taala? Bagaimana kesungguhan kita untuk mendalami sesuatu perkara itu? Tanpa ada ilmu, tanpa ada pengetahuan, pasti kita akan hanyut Ustaz. Hanyutlah. Ke mana pergi pun kita tak tahu dah. Hanyut ni kalau kita nampak pulau tak apa Ustaz, hanyut ke pulau. Tapi hanyut ke tak tahu tempat. Pulau tak nampak, apa pun tak nampak, hanyut terus. Jadi Ustaz, saya nak tanya satu soalan lah Ustaz. Daripada kita lakukan apa yang kita lakukan sekarang ni, apa yang berlaku dalam dunia kita sekarang, yang kita nampak, pernah berlaku juga di zaman sebelum kedatangan Islam ni Ustaz. Dan sebenarnya bagaimanakah dalam dunia yang serba moden ni Ustaz, kita nak mencari sesuatu kebenaran tu. Maknanya platform mana yang, macam mana kita nak pastikan yang itu adalah sesuatu yang boleh kita jadikan sebagai ikutan. Kadang-kadang orang yang tak faham kan, dia akan ikut-ikut. Bila ikut-ikut, dia akan jadi sesuatu yang lebih buruk daripada apa yang dia buat. Itu yang kita kadang tak nampak di akhir zaman, bila Allah pun dah ceritakan dalam Al-Quran, bila akhir zaman ni ramai orang-orang yang akan lebih memilih kepada benda-benda yang kemaksiatan daripada memilih orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi macam mana Ustaz rasa nampak benda ni kalau kita dapat sedikitlah Ustaz daripada pengisian yang kita kongsi ni, dapat kita relatekan dengan keadaan semasa sekarang. Sila Ustaz. Baik. Sekejap saya nak ambil sekejap berjalan. Okey, baik. Jadi kepada semua sahabat-sahabat yang ada dekat luar, ada soalan yang anda nak lakukan, anda nak ajukan nanti pada sahabat-sahabat daripada RTH FM, sahabat-sahabat daripada Corong FM, sahabat-sahabat usahawan yang berada bersama-sama dengan saya pada pagi ini, ada soalan ataupun ada apa juga permasalahan yang anda nak ajukan kepada Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Abu Bazi, insya-Allah kita sama-sama kongsikan. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat membantu kita dalam kehidupan kita. Ada yang kata semalam ada pertanyaan dengan saya dari segi masalah, mungkin ada yang kata bila azan, dengar azan nak sembahyang dulu ke nak makan dulu? Nak makan buka puasa dulu ke nak azan dulu? Kejap lagi nanti kita tanya balik dengan Ustaz. Jadi ada permasalahan ataupun ada apa juga soalan yang anda nak ajukan, insya-Allah anda boleh ajukan nanti kepada dalam ruangan komen. Ya, silakan Ustaz.
Baik, dalam apa yang ditanya tadi ataupun dipersoalkan tadi berkenaan dengan apa kaedah untuk kita cari dalam keadaan sekarang, situasi sekarang supaya kita lebih memahami agama itu sendiri. Baik, saya nak bawa satu ayat daripada Quran dalam surah Yusuf ayat 108. Ini ayat ini jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalan, yakni agamaku, aku dan orang yang mengikutiku, mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata, dan maha suci Allah dari aku tiada termasuk orang yang musyrik. Jadi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberi panduan kepada kita untuk kita berada di atas landasan yang sebenarnya, kita ikut apa yang disampaikan oleh Rasul. Lepas daripada Rasul, sahabat baginda. Lepas daripada sahabat baginda, tabi'in, tabi'in, sampailah pada hari ini, kan, walaupun ataupun perjalanan itu diteruskan oleh para ulama. Jadi dalam hal ini, apa yang kita nak cari ialah kita cari ilmu yang berkaitan dengan perkara yang boleh meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini landasan yang kita nak cari, iaitu landasan ilmu di atas perkara yang berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran, kefahaman terhadap Al-Quran. Jadi dalam hal ini, hari ini banyak agamawan yang telah tersebar di serata tempat, dan kita cari satu kaedah agama itu perlu tadi kita tengok balik apa yang kita telah sebutkan dalam perbincangan ataupun perbahasan awal kita tadi berkenaan dengan semua itu adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni ilmu tu supaya ilmu buat sesuatu kerana Allah. Ibadah dia kerana Allah, buat korban kerana Allah, buat apa lagi? Iktikaf kerana Allah. Jadi ilmu ni lah yang kita nak cari, dan ulama-ulama yang bawa ke arah itulah yang kita belajar, kita ikut dia dan kita amalkan apa yang disampaikan oleh dia. Jadi dalam hal ini, perkara yang kita nak bagi tahu untuk mendapatkan landasan ilmu yang sebenarnya ialah ilmu yang ditinggalkan oleh apa yang ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Dari segi mana? Segi akidah dia, segi syariah dia, dan segi perjuangan dia. Apa yang dibuat oleh Nabi, itulah kita buat. Pertama, segi akidah Nabi dan juga para sahabat. Segi syariah yang dibuat oleh Nabi dan juga para sahabat. Dan seterusnya, segi perjuangan yang dibuat oleh Nabi dan juga para sahabat. Inilah kita nak kena ambil dan kita kena pelajari sungguh-sungguh, kita faham sungguh-sungguh, dan insya-Allah kita akan selamat daripada perkara-perkara yang kita takuti tadi. Buat sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Illa wallahu a'lam. Jadi Ustaz, kalau kita ambil sikit lagi Ustaz, tentang apabila niat seseorang tu Ustaz, kalau kita lihat pada zaman sebelum kedatangan Islam yang Ustaz ceritakan tadi, apabila mereka memasang niat menyembah berhala, menunaikan haji kerana berhala, melakukan itikaf kerana berhala. Itu zaman sebelum kedatangan Islam Ustaz. Jadi apabila kita ni, orang-orang Islam ni yang banyak sekarang ni, kita lihat macam saya katakan tadilah, mungkin kita tak ada nampak kita niat pasang berhala, tapi sekarang ni kita lebih kepada aku pergi ni kerana macam saya cakap tadi, kerana mak mentua, kerana tunang aku, kerana aku ni kena bos aku. Kalau bos aku tak nampak aku kat masjid ni, confirm besok aku tak dapat naik gaji. Contoh Ustaz, adakah ini menjadi sebahagian daripada terpesongnya nanti kita, akidah kita tu juga dengan apa yang kita lakukan, kerana kita tidak ada niat kerana Allah Ta'ala. Kita buat tu semua, orang cakap fake lah. Zaman sekarang bahasa dia fake. Suka sangat buat benda-benda yang kerana alamak girlfriend ada kat sini, kena tunjuk lah aku ni alif sikit. Macam ni Ustaz, boleh kita kongsikan sikit? Mungkin ramai daripada sahabat-sahabat kita yang dekat luar ni, mungkin ada yang beranggapan sedemikian. Tak kata semua kan, tapi ada juga yang ambil hati. Ustaz, macam mana? Boleh ceritakan sikit? Baik, untuk perkara ni saya kongsi sikit lah. Dalam satu konsep ilmu, dia panggil tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Jadi buat sesuatu tu, kita nak kena sucikan daripada perkara-perkara yang tak elok tadilah. Dia sebagai sifat-sifat mazmumah, menunjuk lagi
Lagi suka dengar perkara-perkara orang puji dia. Lagi apa? Takabur, sombong. Banyaklah dan seterusnya. Dia panggil perkara-perkara yang mazmumah. Jadi dalam satu ilmu ada satu nama dia tazkiyatun nafs, ataupun dalam bahasa yang sekarang orang kata tasawuf lah. Berilmu tasawuf untuk penyucian jiwa. Jadi dalam bab penyucian jiwa ni, kita kena ambil perkara yang berkaitan dengan kita kenal diri kita, dan seterusnya kita jadikan matlamat diri kita adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Buat sesuatu tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam bab tazkiyatun nafs ni satu ilmu yang kena pelajari dan kena fahami. Dan dia akan datang apabila kita praktiskan benda tu secara istiqamah, kita buang sikit-sikit. Macam tadi lah, macam kita buat sesuatu rasa mula-mula tu kerana manusia, tapi lama-lama apabila kita buat perkara tu, manusia tak ada apa-apa nilai, tapi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang ni satu perkongsian daripada saya lah. Sebenarnya lebih luas lagi benda ni, tapi saya nak ambil masa yang ringkas. Ilmu ini adalah berkaitan dengan tazkiyatun nafs, ataupun penyucian jiwa bagi kita untuk menghilangkan perkara-perkara yang tadi. Kena belajar, semua benda kena belajar. Kena belajar, itu yang pertama, itu yang utama, kena belajar. Bab tadi tentang akidah kena belajar, bab syariah kena belajar, kemudian bab tazkiyatun nafs ni pun kena belajar, kena tahu mana yang tak boleh, mana yang boleh, mana yang sepatutnya kita buat, mana sepatutnya kita tinggal. Ni semua kena belajar. Benda ni tak boleh nak diceritakan cara orang kata apa macam tu saja, tapi kena melalui pelajaran. InsyaAllah hari ni guru ramai, pergilah jumpa, minta belajar seorang-seorang pun tak apa. Jumpa dengan guru, jumpa dengan ustaz tu, tak, saya nak belajar dengan ustaz seorang aja. Saya nak berdepan dengan ustaz secara seorang-seorang. Saya tak nak ramai-ramai, sebab saya nak tanya benda-benda yang pelik, saya malu pula. Boleh je hari ni. Tambah duduk beli pekan macam KL ni, Masya Allah, ustaz boleh beribu-ribu. Saya ingat ustaz lah 10,000 pun ada. Jumpa je ustaz, nampak yang free-free, yang nampak boleh kita masuk dengan dia, yang kita rasa satu kepala kita dengan dia. Jumpa dia, minta dia ajar kita belajar. Daripada benda yang kecil-kecil, sampailah satu masa kita akan faham tentang agama tu, insya-Allah. Wallahualam. Jadi insyaAllah, terima kasih Ustaz. Kita akan masukkan segmen kedua nanti dalam fasa kedua. Jadi kita berehat seketika untuk semua sahabat-sahabat untuk kita masuk ke fasa yang kedua. Jumpa lagi anda sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan, rahmat Allah terbuka luas. Bulan Ramadan, rahmat Allah segala-galanya terbuka luas. Berkatnya terbuka luas di mana-mana. Keredaannya terbuka sepanjang Ramadan. Keampunannya terbuka siang dan malamnya. Pahalanya mencurah-curah bagaikan hujan lebat. Ia diganda-gandakan dibandingkan di bulan biasa. Rahmatnya melimpah ruah kepada sesiapa sahaja yang menginginkannya. Tapi mampukah kita memperolehi itu semua? Layakkah kita mendapatkannya? Kitakah orangnya yang memperolehi keistimewaan itu? Kalaulah di bulan Ramadan itu lahir kita sahaja yang meriah, disambut pula dengan pesta makan minum, fikiran dan jiwa kita tidak pun berubah, maka keistimewaan Ramadan bukan untuk kita. Keistimewaan itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Selepas asar 30 Disember 1998. Jadi sekali lagi kita bertemu di ruang udara hari ini dalam segmen Mantap Iman yang kita bawakan kepada anda semua sahabat-sahabat di mana juga anda berada, dari Corong FM,
daripada RTH FM dan juga kepada sahabat-sahabat usahawan di Hub TV. Jadi pada semua, kita gunakanlah kesempatan yang ada ni. Mungkin ini Ramadan yang terakhir kita, siapa yang tahu? Kerana ramai di antara kita, sahabat-sahabat kita yang bersama-sama dengan kita menyambut Ramadan pada tahun-tahun yang lalu, kini telah pun tiada lagi bersama kita. Mereka telah pergi selama-lamanya. Mereka telah pun berada di dunia yang lebih kekal abadi. Jadi sama-sama kita mantapkan iman kita dengan perkongsian yang sedikit, tapi dapat membantu kita membentuk jiwa iman kita untuk menjadi insan-insan yang disayangi, dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat, kita dengarkan segmen yang kedua, perkongsian yang seterusnya daripada Al-Fadhil Ustaz Abu Bazi berkenaan dengan amalan-amalan ataupun perkara-perkara yang akan dikongsikan oleh Ustaz Abu Bazi. Silakan Fadhil Ustaz Abu Bazi. Terima kasih Bu Jilan. InsyaAllah pada slot yang kedua ini kita akan masuk dalam perkongsian yang ringan sikit. Satu perkara yang kita selalu buat dan kita selalu amal, cuma mungkin kita perasan tak perasan, benda ni sebenarnya apa yang kita buat boleh datangkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikut cara dia tadi, bagaimana ayat saya baca, kul hazi sabili, dan ikutlah jalan wahai Muhammad, ikutlah jalan ni. Kalau kita buat apa tu, benda tu bertepatan dengan kehendak apa yang ditunjukkan oleh Nabi, dan kita rasa itu adalah satu perkara yang dibuat oleh Nabi, kita tahu dan kita amalkan, kita akan dapat pahala. Iaitu perkara yang mudah, yang memang semua orang akan buat benda ni, iaitu makan dan sunnahnya. Sunnah ketika waktu makan. Ini saya kongsikan daripada Al-Bayan, daripada pejabat menteri di Jabatan Perdana Menteri Al-Awal Agama Islam, dan berkaitan dengan sunnah ketika makan. Mungkin sebelum ni kita makan, semua kita makan. Tapi kita nak jadikan makan tu sebagai sunnah, dan benda ni dapat pahala. Baik, apa sunnah ketika makan? Yang pertama ialah membaca basmalah, makan dengan tangan kanan, serta yang paling hampir kita. 3 perkara. Pertama, baca bismillah. Dia sebut basmalah lah, dalam istilah dia basmalah. Tapi bacaan dia bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, makan dengan tangan kanan kita. Dan yang ketiga, makan makanan yang hampir dengan kita. Ini adalah sunnah Nabi SAW. Senang je. Ni ilmu yang ringan, yang boleh kita amal terus dah. Lepas ni kita dah tahu, kita amal. Mula pada waktu buka hutan ni, ajar anak kita sendiri, dan kita ajar anak-anak kita, masa makan, baca bismillah, makan dengan tangan kanan. Itu semua orang dah buat biasalah. Kita daripada kecil kita dah ajar untuk makan dengan tangan kanan. Dan yang jarang kita tahu ialah makan tangan kanan yang hampir dengan kita. Ini ada hadisnya yang mana Nabi SAW daripada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, ya gulam, Bismillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalika. Wahai anak kecil, gulam ni anak-anak kecil lah, bahasa manjanya. Sebutlah, iaitu bacalah nama Allah Bismillahirrahmanirrahim, dan makanlah dengan tangan kananmu, serta apa yang hampir denganmu terlebih dahulu. Hadis riwayat Bukhari, nombor dia 53756. Baik, dalam ni adalah satu sunnah Nabi SAW. Kita boleh baca hari ni. Sebelum kita nak belajar bab-bab yang lebih besar tadi, bab akidahnya, bab muamalah syariah dan sebagainya tadi, bab tazkiyatun nas, ini pun satu perkara yang kecil yang boleh kita tu amal dah. Petang ni insya-Allah kita tu amal. Yang kedua, tadi baca bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan dengan makanan yang hampir dengan kita. Yang kedua, menjilat jari. Ini biasa orang jijik dah apa semualah. Sebenarnya menjilat jari selepas makan juga adalah sunnah Nabi SAW. Cuma cara kita jilat tu ada cara dia lah. Janganlah nampak terlalu gelojo, janganlah nampak terlalu tak elok dan sebagainya. Itu terpulang lah pada cara masing-masing. Tapi menjilat jari selepas makan itu adalah sunnah Nabi SAW. Ada hadisnya. Ini daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, bahawa Nabi SAW bersabda, wala yamsahu yadahu bil mandil hatta yal'aqa asabi'ah fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Kenapa kita perlu jilat jari pada makan? Dalam hal ini Nabi SAW jelaskan kepada kita, janganlah seseorang itu menyapu, yakni membersihkan tangannya dengan kain sehingga dia menjilat jari jemarinya, kerana dia tidak mengetahui bahagian mana daripada makanannya yang berkat.
Ni penting ni. Berkat ni satu perkara yang penting dalam kehidupan. Berkat ni boleh menambahkan perkara orang kata apa, kebaikan kepada kita. Ini memang berkat. Ni nama dia berkat. Dalam makanan ada berkat, dalam rezeki ada berkat, dalam hidup ada berkat. Kita kan selalu doa kat orang yang baru menikah, berkatlah kedua pengantin ini sehinggalah mereka dapat anak cucu sampailah ke akhirat semuanya. Dengan berbagai bahasa yang diolah jadi cantik, dan kita semua nak berkat. Jadi dalam makanan pun ada berkat. Macam mana kita nak dapatkan berkat dalam makanan? Lepas daripada makan, kita jilat jari-jari kita. Tapi cara jilat tu tengoklah keadaan. Janganlah nampak terlalu buruk dan sebagainya. Itu pulang pada kita. Tapi sunnahnya ialah menjilat jari daripada kita makan. Dan sebelum tu ada hadis saya tinggal tadi. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkurismallahi ta'ala fa in nasiya an yudhkara ismallahi ta'ala fi awwalihi falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Ni tadi bab bismillah saya tinggal sikit ada dia. Apabila seseorang daripada kamu ingin makan, maka sebutlah nama Allah. Yakni bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya dia terlupa menyebut nama Allah pada awalnya, yakni sebelum dia pada makan, maka bacalah masa makan tadi bismillahi awwalahu wa akhirahu, iaitu dengan nama Allah aku memulakannya dan aku mengakhirinya. Boleh ingat balik bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bagi atas wala, bukan awwalahu. Jadi ni kalau kita lupa pada baca bismillah. Baik, ada 2-3 poin lagi. Yang ketiga, bernafas sebanyak 3 kali ketika minum. Kerana Nabi SAW ajar kita daripada hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah SAW yatanaffasu fi syarabi thalatha wa yaqul innahu arwa wa abra'u wa amra'u." Qala Anas, "Fa-ana atanaffasu fi syarabi thalatha." Adapun Rasulullah SAW bernafas sebanyak 3 kali ketika minum. Baginda SAW bersabda, itu lebih melegakan, bersih dan bermanfaat. Anas berkata, aku bernafas sebanyak 3 kali ketika minum. Maksudnya bukan nafas dalam minum tu, berhenti. Minum sekali, berhenti. Minum sekali, berhenti. Minum sekali, berhenti. Itu maksud dia. Bukan bernafas maksudnya dalam kita punya gelas tu tak. Kita minum sekali, letak. Tarik nafas lain, minum lagi, letak. Tarik nafas lain, minum lagi, letak. Itu 3 kali. Ini sunnah Nabi SAW. Baik, yang ketiga, ini masa sebelum dan masa makan. Yang ketiga, memuji Allah selepas makan dan minum. Yang mana Nabi SAW daripada Anas, hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha aw yashraba asy-syarbata fayahmaduhu 'alayha." Sesungguhnya Allah meredai seseorang hamba apabila dia makan dan minum, lalu dia memuji Allah disebabkannya. Lepas minum, alhamdulillah. Itu lepas makan pun alhamdulillah. Kalau panjang lagi tu adalah doa-doa yang boleh kita pelajari kalau ada yang panjang. Kalau paling kurang pun bacalah alhamdulillah. Puji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang seterusnya ni adab terhadap makanan ataupun sunnah Nabi SAW yang boleh kita amalkan. Ini satu. Orang yang suka komen bahasa makan ni, iaitu Nabi SAW tidak mencela makanan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dan hadis yang datang daripada Abu Hurairah, dia berkata, "Ma'aban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'amun qat inishtahahu akalahu wa illa tarakahu." Ni cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia menghadap makanan, kalaulah makanan tu macam-macam mana, ini kaedah dia. Kita tengok apa dia kata. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan walau sekalipun. Sekiranya baginda sallallahu alaihi wasallam menyukainya, maka baginda akan memakannya. Namun jika sebaliknya, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkannya, yakni tidak memakannya. Nabi tak cela makanan.
Ini yang susah sikit lah kan. Sama lah siapa-siapa pun masam sangatlah, masking sangatlah, manis sangatlah kan. Kita suka kan macam tu. Mulut kita ni cepat je. Makan sikit, masing je kan. Apa ni, tak pandai lah apa. Tak, Nabi SAW tak ajar macam tu. Nabi ajar kalau suka makan, kalau tak suka tinggal lah. Tinggal. Dan benda ni, satu orang yang masak pun, dia masak berapa lama nak siap tu, dia pun tak terasa kalau kita macam tu. Tapi kalau kita komplain, naik darah dia kan. Dan yang seterusnya, yang terakhir, adab Nabi SAW dengan makanan ialah berkumur selepas makan ataupun minum. Ini sebagaimana hadis yang bawa daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba labanan wa madmada wa qala inna lahu dasama. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum susu, baginda akan berkumur-kumur, kemudian bersabda, sesungguhnya susu mengandungi lemak. Jadi kita pun pada makan, pada minum, kita berkumur-kumur supaya boleh menghilangkan apa yang dalam mulut kita tu. Jadi beberapa perkara yang berkaitan dengan sunnah Nabi SAW, saya ulang balik. Yang pertama, baca basmalah, makan dengan tangan kanan dan makan makanan yang hampir dengan kita. Kemudian yang kedua, menjilat jari. Yang ketiga, bernafas 3 kali ketika kita minum. Yang keempat, memuji Allah selepas daripada kita makan dan minum. Yang kelima, tidak mencela makanan. Dan yang keenam, berkumur selepas daripada makan dan minum. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Kita dapat amalkan sunnah ni, walaupun nampak benda tu simple, ringkas je. Dan kita semua, dalam kehidupan kita, kita makan. Dan untuk dapatkan pahala daripada makanan tadi, dengan sunnah Nabi SAW, dia akan menaikkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita lah laksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih perkongsian tentang sunnah, amalan-amalan sunnah. Walaupun kita makan, kita dapat amalan sunnah, dapat pahala yang dituntut insya-Allah. Jadi mungkin kita ada gangguan daripada Facebook ni, saya pun tak pasti ada gangguan daripada Facebook ni. Tu yang kadang-kadang bila dalam Facebook ni kita tak tahulah nak buat macam mana. Bila kita berkongsi ilmu, kita bukan kita yang kontrol kan. Ada orang yang kontrol, jadi banyak ada gangguan-gangguan, ada kena blok, ada kena ni dan sebagainya. Jadi saya rasa mungkin ada gangguan daripada Facebook. Tapi tak apa Ustaz, kita tetapkan iman kita, mantapkan iman, kita jalan terus. Kita jalan terus ikut program kita. Jadi Ustaz bila cerita pasal sunnah Rasulullah SAW ni Ustaz jadi kita tengok bila makan pun ada sunnah yang kita harus kita patuhi dan sebagainya. Jadi bagaimana pula Ustaz zaman sekarang ni, dalam zaman sekarang ni kita lihat ramai orang-orang kita ni yang nak kata was-was, tak was-was saya pun tak tahu macam mana. Dia orang masuk ke restoran ataupun premis yang menawarkan kedai-kedai makan ni lah. Berbuka puasa, kalau kita tengok kan, ada ramai orang-orang berbuka puasa dalam premis yang tak dipastikan. Okey, dari segi halal Ustaz halal ni menjadi satu keutamaan juga kalau kita nak makan. Betul. Kalau kita makan benda yang tak halal kan, apalah ceritanya nanti. Nak buka puasa kenalah makan yang halal. Jadi kita tengok sekarang ni orang kita tak kisah. Makan dia kata, ramai je makcik-makcik pakai tudung dalam ni, tak ada masalah, masuk. Ramai je pakcik-pakcik pakai kupiah dalam ni, okey, masuk. Tapi sebenarnya Ustaz, kalau kita lihat daripada penyelenggaraan tempat, daripada tempat yang kita pergi, dah terbukti itu bukan diwarisi ataupun dimiliki oleh orang Islam. Jadi kat sini Ustaz, kat sini yang kita nampak kelemahan kita. Bukan setakat nak mematuhi sunnah. Sunnah pun kita tak ikut. Makan yang halal, yang haram pun kita tak nampak kat mana. Nak bezakan kat mana, nak letakkan kat mana. Itulah kadang-kadang Ustaz kalau ada orang cakap kat saya kan, you buka puasa kat mana? Saya buka puasa kat surau je. Saya buka puasa kat surau je, kat masjid je, insya-Allah kan. Bukannya saya tak nak pergi kat tempat-tempat yang yelah, kita bukannya cakap saya ni bagus sangat tak Ustaz tapi kadang-kadang kita nak mengelakkan daripada perkara-perkara sedemikian. Dalam bulan Ramadan ni kita nak tambahkan pahala kan. Kita nak cari sebanyak mungkin pahala kan, tapi kita dapat dosa Pak. Dapat pula benda-benda yang tak baik kan. Jadi mungkin Ustaz boleh komen sikit tentang macam mana nak elakkan benda-benda macam ni Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Kalau kita melihat dalam agama kita, pentingkan kepada bukan setakat halal, ada tayyiban kat belakang tu. Halal lagi baik. Kalau kita tengok orang yang non-muslimah kita contohkan kalau kita nampak mungkin
hari ini kerajaan kontrol lah. Ni kawasan ni permis ni ada logo halal dia. Permis ni tak ada apa-apa. Kan? Kenapa kita dah ada pilihan macam tu? Kenapa kita tanya diri sendirilah, kenapa kita tak pergi yang ada halal dia tadi? Kenapa kita cari yang tak ada apa-apa tadi, yang kosong je? Sedangkan dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan pada manusia, bukan pada orang beriman ni, pada manusia. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 168, Allah sebut firman-Nya, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Dan sambungan lagi, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dia relate kan, ikut jejak langkah syaitan. Apa makna dia? Wahai sekalian manusia, wahai sekalian manusia, dia mention pada suruh pada ramai-ramai ni, iaitu makanlah yang halal lagi baik. Fil ard, yang ada kat muka bumi ni, kamu carilah kau makan. Kalau nak makan tu makin, memang Malaysia ni tak lari daripada makan, tapi kriteria yang macam mana yang Malaysia nak makan? Pertama, yang halal lah untuk orang Islam. Lagi yang kedua, baik. Yang baik ni macam mana? Segi dia punya pembersihan dia macam mana. Segi awal, kalau halal ni daripada sembelih lagi. Daripada sembelihan dia. Kemudian daripada penyediaan makanan macam mana. Bersih dia macam mana. Kan? Ni yang baik. Jadi dalam hal ini, kenapa kita nak pergi cari tempat-tempat macam tu? Dan kena ingat. Kalau tak silap saya, Nabi SAW yang saya ingat dia punya maksud dia lah, lebih kurang dia kata, setiap yang tumbuh daripada daging yang tumbuh daripada perkara-perkara yang haram, maka pannaru aula bih, neraka lah lebih utama bagi daging tadi. Jadi dalam hal ini kita orang Islam ni kena tahulah bab-bab ni, kena ambil peka lah. Sebab itulah hari ini berlakulah perkara yang tak baik, antaranya kerana sumber yang kita cari makanan tu mungkin halal, tapi tayyiban dia tak ada, bersih dia tak, kebersihan dia tak ada, dia jadi rosak. Jadi dalam makan ini satu perkara yang orang kata cukup luas, dan kita kena perlu berhati-hati. Baguslah macam apa yang saudara Rustam bagi tahu tadi, senang makan tempat yang kita dah rasa yakin tempat tu bagus. Contohnya kat surau kan, kat masjid, kalau buka puasa hari ni lah, kat surau, kat masjid tu, kat rumah kita sendiri, kita tahu kaedah berjaga benda-benda tu. Kita pun dah kecoh beberapa bulan lepas bagaimana tempat yang masyhur-masyhur yang orang ramai rupa-rupanya kat belakang tu, ya Allah, dengan tikusnya ada, benda lauk-lauk letak kat, masa nak basuh letak atas lantai je. Tu baru kita nampak. Tu maknanya walaupun halal, tapi thayyiban dia tak ada, segi penjagaan dia tak ada. Ini sepatutnya kita orang yang berfikir. Sebab tu dalam Quran banyak sebut, afala tatafakkarun ayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi benda-benda macam ni kita kena fikirlah. Allah bagilah pemikiran pada kita. Wattaqun ya ulil albab, orang yang ada fikiran. Jadi insya-Allah lah, kita dah Allah bagi kita fikiran, kita boleh fikir kita sendirilah. Walaupun segi mungkin kita boleh kata, saya tak tahu hukum dia, sebab kita tak nampak, tapi dalam masa yang sama kita ambil pengajaran pada diri kita sendiri, supaya apabila aku ambil benda yang kotor, maka dia akan jadi kotor. Itu yang hati kita mudah untuk berpaut ataupun tergoda dengan benda-benda yang kotor. Sebab dalam diri kita ada benda yang kotor. Itu yang penting. Apabila benda kotor masuk dalam diri kita, benda yang tak elok masuk dalam diri kita, benda yang tak bersih masuk dalam diri kita, kita mudah untuk mengikuti perkara-perkara yang kotor. Sebab tu Allah sebut ayat ni, wala tattabi'u khutuwati syaitan, ayat 168 ni, mula-mula Allah sebut tentang halalan thayyibah, pilih makanan halal lagi baik. Sebab apa? Kesan dia akan ikut jejak langkah syaitan. Ini yang kita takut. Syaitan ni buat benda-benda yang kotor, benda-benda yang jahat. Dan Allah kata hujung sekali, innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan ni adalah musuh yang nyata bagi kamu. Jadi wallahu alam. Jadi kita ambillah iktibar daripada apa yang kita sama-sama bincang pada pagi ni, iaitu tentang nak cari perkara, carilah halal, thayyibah. Sebab apa? Supaya masuk benda yang baik dalam diri kita, dan kita akan jadi baik, dan kita akan berusaha, dan kita akan ada semangat untuk buat yang baik. Momentum yang baik masuk dalam diri kita, kita akan keluarkan amalan-amalan yang baik. Wallahu alam.
InsyaAllah. Jadi Ustaz jadi saya pun harapkanlah semua sahabat-sahabat daripada RTH FM, daripada Corong FM, daripada semua sahabat-sahabat usahawan di Hub TV, kita sama-samalah kita sama-sama beritahu, kita sama-sama sampaikan. Kalau kita tahu, kita sampaikan. Kita ajak kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang kat luar sana, yang kita tengok berpuasa sama kita, sama-sama tak makan, sama-sama tak minum. Tapi bila waktu berbuka puasa, mereka telah menghapuskan segala-galanya. Amalan yang berpuasa siang tadi dihapuskan oleh kerana makan saja. Jadi janganlah kita jadi orang yang berpuasa sia-sia, Ustaz. Berpuasa kita sia-sia, tak dapat apa-apa. Yalah, itu semua kerja Allah Subhanahu Taala. Tapi sekurang-kurangnya kita berpesan-pesan kepada mereka-mereka dan kita takutkanlah kepada Allah. Takutkan kepada Allah tu yang paling muslah. Seperti ayat 21, saya ingat pengertian ayat 21 yang saya bacakan tadi pagi tadi dalam segmen Mari Mengaji. Kita baca surah Al-Hajj ayat ke-21 yang berbunyi maksudnya berbunyi, sekiranya kami turunkan Al-Quran itu kepada sebuah gunung, gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perumpamaan-perumpamaan itu terlibat untuk manusia agar mereka berfikir. Ini yang diturunkan kepada gunung, Ustaz. Diturunkan kepada bukan manusia. Itu ayat Allah dalam Quran tertulis. Jadi kita ni manusia yang boleh berfikir, yang boleh melakukan sesuatu dengan baik. Saya rasa fikirlah. Kalau zaman dulu kita cakap tepuk dada tanya selera, sekarang tak boleh guna ayat tu lagi dah. Sekarang ni kita tengok, fikir, lihat, rasa. Kalau kita rasa ini adalah yang terbaik, lakukanlah yang terbaik untuk semua sahabat-sahabat. Jadi saya rasa sampai kat sini dulu Ustaz kita. Kita pun hari ni saya rasa ada masalah teknikal ni dengan Facebook ni. Tak dapat nampak soalan daripada sahabat-sahabat. Apa kita sambung besok, nanti ada soalan. Anda boleh tanya besok dalam soalan-soalan yang seterusnya. Jadi semua sahabat-sahabat, saya bagi pihak segmen Mantap Iman berharap sangatlah kita dapat kongsikan perkara-perkara yang baik ni. Saya nak panggil anda semua untuk sama-sama kita dapatkan ilmu daripada Al-Fadhil Ustaz Abu Bazi. Semoga kita dapat sedikit sebanyak 3 perkara yang kita bawa bila kita pergi lagi dari bumi yang fana ni. 3 perkara yang saya sebutkan semalam, doa anak yang soleh, sedekah amal jariah dan ilmu yang dimanfaatkan. Mungkin ilmu yang kita manfaatkan ini akan menjadi sebahagian daripada asbab untuk kita masuk syurga Allah nanti. Jadi kita nak masuk syurga, nak masuk syurga tak? Nak masuk syurga kita kenalah usaha daripada sekarang. Kalau besok kita dah dalam tanah, dah tak boleh naik dah. Tak boleh nak sedekah, tak boleh nak dengar lagi ceramah daripada ustaz, tak boleh lagi kita berkongsi macam ni. Kita duduklah selama-lamanya dalam tanah yang ruang yang sempit itu. Kalau ilmu kita ada pelbagai amalan yang kita bawa untuk ke sana nanti, insya-Allah kita akan dipermudahkan setiap urusan kita, Ustaz. Jadi terima kasih sekali lagi, Ustaz. Saya bagi pihak Mantap Iman ni, Ustaz. Mungkin ada satu rumusan yang Ustaz nak buat untuk keseluruhan. Sedikit je rumusan untuk keseluruhan. Hari kedua kita bersiaran ni, seminggu 3 kali. Ada nak kasi bakar sikit semangat, Ustaz, orang-orang yang nak lihat ni. Silakan, Ustaz. Baik. Balik kepada perkara yang kita telah sama-sama kongsi pada hari ini, apa yang penting ialah kita berusaha untuk mantapkan iman kita sesuai dengan segmen kita pada tahun ini, mantapkan iman. Dan insya-Allah jalan untuk mantapkan iman tadi tak lain dan tak bukan dengan belajar, cari guru. Ni selalu saya sebut dalam pertemuan-pertemuan yang sudah pun macam tu juga. Benda tak ada lagi, benda kaedah yang sama, belajar, cari guru dan tanya. InsyaAllah kita akan dapat faham dan kita akan dapat memantapkan iman kita, insya-Allah. Okay, insya-Allah. Terima kasih banyak, Ustaz. Kita berjumpa lagi. Terima kasih masa yang diperuntukkan, insya-Allah, dalam misi kita, misi kita untuk memantapkan sekurang-kurangnya sahabat-sahabat kita yang terdekat dulu sebelum kita pergi jauh dengan sahabat-sahabat yang lain. Jadi kepada semua selamat. Betul, Ustaz. Dan diri kita juga yang kurang ni, yang sangat-sangat kurang ni. Sangat kurang. Saya mohonlah kepada semua sahabat-sahabat kita sama-sama berdoa dan mungkin sikit doa, Ustaz, sebelum kita tutup siaran kita. Kepada semua sahabat-sahabat, terima kasih sekali lagi saya ucapkan bagi pihak Ustaz dan bagi pihak semua. Kita sama-sama doa, tandahkan tangan untuk kita harapkan Allah akan dengarlah segala rintihan, rayuan kita, orang-orang yang berpuasa. InsyaAllah, mudah-mudahan. Silakan, Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina li atyibil kalam wa waffiqna li ahsanil akhlaq. فإنه لا يهدي لأحسن الأخلاق إلا أنت وجعلنا من أهل المعروف إنك على ما تشاء لقدير وبالإجابة لجدير اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى واجعلنا سببا لمن اتقى اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin, 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 ya Allah. Amin, amin, ya Rahman. Amin, amin, ya Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua akan dipelihara Allah Subhanahu Wa Taala dan semua kita berjumpa lagi dalam segmen Mantapkan Iman ini. Esok insyaAllah kita bersiaran 3 kali seminggu sepanjang Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini. Mudah-mudahan perkongsian ini akan dapat memberikan kita rasa Ustaz, sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sayang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayang pada agama kita, sayang pada diri kita dan keluarga kita. Saya ingin diri hiasi peribadi Ustaz. Pada semua kita sama-sama berdoa agar Ramadan ini yang terbaik dalam hidup kita dan mungkin ini Ramadan yang terakhir kita Ustaz. Jadi terima kasih dan sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Wijilan.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل